Pandemik COVID-19 merupakan bencana yang belum pernah terjadi sebelum ini. Penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19 telah menjejaskan struktur pembelajaran dan pengajaran PDP daripada kaedah PDP yang dijalankan secara fizikal di sekolah sehinggalah kepada PDP secara dalam talian sepenuhnya. Penciptaan pelbagai aplikasi atau platform digital berasaskan media sosial telah menyediakan para tenaga pengajar sekolah cara yang baik untuk mempraktikkan dan memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut dalam pendidikan. Pelbagai aplikasi atau platform digital yang sesuai digunakan seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, Google Classroom dan lain-lain. Kaedah PDP dalam talian ini memerlukan komitmen dan kerjasama semua pihak, terutamanya dari segi pengetahuan dan kemahiran berkaitan teknologi maklumat, penyediaan peranti digital dan capaian internet yang berkualiti tinggi serta penyediaan kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur prestasi pelajar. Media sosial diperlukan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan mengenai media sosial dengan faktor pemilihan dan kegunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara objektifnya ialah mengenal pasti jenis pemilihan aplikasi media sosial yang sering digunakan dalam sasaran tenaga pengajar sekolah. Kedua, mengkaji tahap pengetahuan dan kemahiran penggunaan media sosial dalam kalangan tenaga pengajar sekolah. Ketiga, mengenal pasti faktor pendorong dan penghalang penggunaan media sosial semasa PDP. Akhirnya, mencadangkan kaedah meningkatkan kesedaran penggunaan tenaga pengajar tentang media sosial. Untuk latar belakang kajian, Anderson 1976 mengemukakan dua model dalam proses pemilihan media pembelajaran, iaitu model pemilihan tertutup dan model pemilihan terbuka. Model pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari Jabatan Pendidikan sehingga model ini perlu digunakan dalam pembelajaran. Model pemilihan terbuka merupakan model yang bebas memilih apa-apa sahaja jenis media yang sesuai dengan keperluan pada masa kini. Mod pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian diperkenalkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Untuk bahagian 1, sebanyak 4 soalan telah disediakan. Untuk bahagian ini, responden diminta untuk memilih jawapan yang diberikan yang akan membentangkan latar belakang responden. Untuk soalan 1, responden diminta untuk memilih jantina diri iaitu lelaki atau perempuan. Berdasarkan carta pie yang diberikan, responden perempuan lebih ramai berbanding responden lelaki kerana jumlah peratusan perempuan ialah 75%, manakala jumlah peratusan lelaki ialah 25%. Untuk soalan 2, responden diminta untuk memilih umur responden iaitu 21 hingga 30 tahun, 31 hingga 40 tahun dan 41 tahun dan ke atas. Rata-rata responden berumur 41 tahun dan ke atas berdasarkan carta pie yang diberikan. Jumlah responden yang berumur 41 tahun dan ke atas mempunyai 67.1% berbanding yang berumur 31 hingga 40 tahun dan 21 hingga 30 tahun yang mempunyai peratusan 22.4% dan 10.5%. Bagi soalan ketiga, kajian ini menanyakan tentang pengalaman kerja responden. Responden yang mempunyai pengalaman kerja 7 tahun dan ke atas memiliki peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 85.5% berbanding pengalaman kerja yang lain. Untuk soalan yang terakhir, carta pie menunjukkan taraf pendidikan yang dimiliki responden antaranya ialah ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, ijazah kedoktoran dan diploma. Responden di dalam kajian ini menunjukkan bahawa taraf pendidikan yang paling tinggi ialah ijazah sarjana muda yang mempunyai peratusan sebanyak 68.4% berbanding taraf pendidikan yang lain.
Bahagian yang kedua adalah berkaitan media sosial dalam proses PDP. Soalan yang pertama, kami menanyai responden sama ada mereka pernah menggunakan media sosial untuk tujuan PDP. Hasilnya, 76 responden menyatakan pernah dan 0 responden menyatakan tidak pernah. Soalan yang kedua pula berkait dengan soalan yang pertama, iaitu kami menanyai responden jika mereka menyatakan tidak pernah, apakah sebabnya? Namun begitu, 0 responden menyatakan tidak pernah. Soalan yang ketiga, kami menanyai responden apakah media sosial yang sering mereka gunakan. Kami mendapati bahawa media sosial yang sering mereka gunakan adalah WhatsApp sebanyak 69 undi, YouTube 67 undi, Facebook 22 undi, Telegram 8 undi, manakala Twitter 3 undi dan TikTok 1 undi. Ini menjadikan WhatsApp, YouTube dan Facebook menjadi pilihan utama oleh para pendidik sebagai medium PDP dengan masing-masing mendapat 90.8%, 88.2% dan 28.9% undi. Soalan yang keempat, kami menanyai responden tentang tahap pengetahuan media sosial mereka dari skala 1 hingga 10. Kami mendapati seramai 70 daripada 76 responden mempunyai tahap pengetahuan media sosial yang agak baik, iaitu pada skala 5 dan ke atas. Soalan yang kelima, kami menanyai responden tentang pengetahuan media sosial mereka. Kajian mendapati bahawa 55 responden percaya bahawa penggunaan media sosial dapat memudahkan proses PDP mereka. Selain itu, 46 responden suka berkongsi pengetahuan mengenai media sosial dengan para pelajar. 43 lagi responden menyatakan mudah didedahkan dengan maklumat mengenai media sosial dan 42 responden mengikuti perkembangan aplikasi media sosial. Tidak ketinggalan, seramai 37 responden selalu mengaplikasi media sosial terkini dalam proses PDP. Soalan yang terakhir untuk bahagian kedua adalah kami menanyai responden tentang tahap penggunaan media sosial mereka dalam sehari. Antara soalan yang diajukan adalah kekerapan masa yang digunakan untuk mengakses internet dalam sehari, kekerapan penggunaan media sosial untuk berinteraksi dengan pelajar, kekerapan penggunaan media sosial dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kekerapan penggunaan media sosial untuk mencari bahan ilmiah, dan kekerapan penggunaan media sosial bagi tujuan peribadi. Kami mendapati bahawa kelima-lima graf mempunyai graf taburan normal di mana paling ramai responden memilih tahap 3 iaitu sederhana, ramai responden memilih tahap 2 dan 4 iaitu lemah dan bagus dan sangat sedikit responden memilih tahap 1 dan 5 iaitu sangat lemah dan sangat bagus. Dalam konteks bahagian 3 pula, terdapat beberapa soalan berkaitan cadangan dan pengalaman peranan media sosial sebagai medium PDP telah ditujukan kepada responden. Antara soalan yang ditanyakan kepada responden ialah faktor pendorong mereka untuk menggunakan media sosial dalam proses PDP. Seramai 67 responden bersamaan, 88.2% telah memilih pilihan menarik minat pelajar mengikuti 76.3% telah memilih meningkatkan kefahaman pelajar. Pilihan mewujudkan reaksi positif dan memudahkan tenaga pengajar telah mendapat respons sebanyak 61.8% dan 60.5% masing-masing. Segelintir responden iaitu dalam anggaran 1.3% telah menjawab untuk melaksanakan sesi PDPR semasa pandemik mengikut keperluan mereka untuk memilih platform yang ingin digunakan. Soalan kedua yang telah ditanyakan kepada responden ialah apakah cabaran ataupun alangan yang mereka melalui semasa menggunakan media sosial dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 76 guru telah menjawab soalan ini dan masalah teknikal menjadi pilihan orang ramai kerana seramai 60 orang telah memilihnya sebagai faktor pengalaman mereka. Sejumlah 36 orang telah memilih kekalahan masa sebagai faktor pengalaman mereka. Dan sejumlah kecil iaitu 1.3% telah memilih rata-rata faktor penghalang mereka seperti penumpuan pelajar yang sukar dipantau, segelintir pelajar yang tidak ada kemudahan peralatan mudah halih yang akan digunakan semasa PDP dan banyak lagi. Apakah cadangan atau langkah proaktif yang boleh diambil untuk meningkatkan keberkesanan dalam kemahiran pembelajaran dalam kalangan pelajar? Antara cadangannya ialah
kerajaan seharusnya meningkatkan pemberian kemudahan alat mudah alih secara telefon pintar dengan bekalan data dan komputer riba. Selain itu, pihak sekolah seharusnya memberikan ceramah atau kelas bimbingan khas kepada para guru untuk membuatkan kelas online agar lebih menarik. Akhirnya, ibu bapa juga perlu memainkan peranan mereka untuk memastikan anak mereka memasuki dan melibatkan diri dalam kelas online. Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas, kajian ini telah mengenal pasti tahap tertinggi penggunaan media sosial dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang digunakan adalah WhatsApp dengan 90.8% dan YouTube pula di tempat kedua dengan 88.2%. Sehubungan dengan itu, didapati media sosial ini sangat popular dalam kalangan tenaga pengajar untuk tujuan perbincangan. Kajian ini telah membuktikan responden bersetuju mengikuti perkembangan aplikasi media sosial. Walaupun terdapat kekangan dalam penggunaannya, media sosial ternyata dapat meningkatkan minat pensyarah atau tenaga pengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aplikasi-aplikasi media sosial memberikan konteks dan kemudahan yang baik untuk pengajaran dan pembelajaran. Namun, tenaga pengajar haruslah memilih strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai mengikut konteks.